Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So video untuk hari ini kita akan belajar mengenai isomerism dan cara bagaimana kita nak melukis tiga jenis isomer yang kita akan belajar dalam video kali ini. Okey, apa itu isomer? Okey, isomer adalah compounds that has same molecular formula but different structural formula. Molecular formula sama, structural formula berbeza. Okey, apa itu structural formula? Kita dah cerita sebelum ni dan kita dah lukis tiga cara. Kita dah belajar tiga cara macam mana kita nak lukis structural formula. Kita ada tiga cara untuk lukis structural formula, iaitu melalui expanded structure, condensed structure dan skeletal structure. So untuk video kali ini kita akan pilih mana-mana cara untuk melukis structural formula. Okey, so isomer ada dua jenis, iaitu yang pertama structural atau constitutional isomer dan yang kedua adalah stereoisomer. So yang awak akan belajar dalam video kali ini hanyalah structural ataupun yang kita panggil sebagai constitutional isomer. So untuk pengetahuan semua, okey, structural atau constitutional isomer ini adalah terdiri daripada tiga jenis, iaitu chain isomer, positional isomer dan functional group isomer. So saya akan jawab, kita ada dua jenis contoh soalan. Saya akan jawab dua jenis contoh soalan. Soalan yang pertama, bila dia suruh awak lukis specific type of isomer, dia suruh awak lukis chain ke, positional ke, functional group isomer ke. Okay, so awak kena faham apa itu chain isomer, apa itu positional isomer dan apa itu functional group isomer. So apa langkah-langkah yang perlu awak lakukan bila awak terima soalan macam ni. Dan contoh soalan yang kedua, okey, saya akan bagi saya akan tunjukkan macam mana nak lukis bila soalan tu tanya kalau kita kena lukis semua jenis isomer. Macam mana kaedah nak lukis dia? Okey, so kita pergi contoh soalan yang pertama. Bila awak ada molecular formula C4H9OH, okey, diberi pada awak. Okey, molecular formula C4H9OH. So jangan kelang kabut untuk jawab. Kita kaji dulu soalan itu. Okey, kita tulis dia punya general formula. So kalau kita lihat di sini, general formulanya adalah CnH2n. Okay, ada 10 10 2L 8 tambah 2. Okay, 10 O. So kalau kita nampak kat sini, carbonnya ada 4. So H ni ada 10, kita ada 1 O. So daripada general formula ni, okey, kita dah belajar dalam topik dalam video functional group. Okey, so untuk this general formula adalah dalam kumpulan homolog siri, alkohol dan ether. Okey, so awak kena tahulah functional group untuk alkohol adalah OH, untuk ether adalah COC. So awak kena tahu. First awak kena tahu general formula dia. General formula. Second, awak kena tahu dia punya homolog siri dia terdiri daripada apa? Homolog series. Okey, awak kena tahu ni. Ni yang pertama. Yang pertama kena tahu general formula. Yang kedua kena tahu homolog siri. Yang ketiga kena tahu dia punya functional group. Untuk alkohol hidroksil lah, untuk ether alkoxy. Okey, untuk contoh soalan ni. Okey, and then saya dah beri, okey, soalan ni dah beri satu structure alkohol.
Okey, dia dah beri satu structure alkohol. Lepas tu dia suruh awak buat apa? Lukis positional isomer untuk structure yang diberi ni. So awak kena faham dululah apa itu positional isomer. So positional isomer adalah isomer yang mempunyai same carbon skeleton. Okey, carbon skeletonnya sama dengan structure yang diberi. Okey, so kita tulis carbon skeleton yang sama. So dia ada 4 carbon yang berantai lurus. Okey, carbon skeletonnya sama, tapi position of functional group ataupun substituent group. Okey, substituent group tu adalah selain daripada H yang attach pada carbon, itu kita panggil substituent group. So kat sini adalah OH. So the position of substituent group tu different. Okey, berbeza maksudnya apa? Berbeza carbon. Okey, kalau kita tengok dalam soalan, substituent group tu berada pada carbon yang ketiga. Kalau kita kira dari kiri lah. Okey, 1, 2, 3, 4 kan. So substitute OH kita berada pada carbon ketiga. So kalau kita nak lukis positional isomer, kita akan letakkan pada carbon yang selain daripada carbon ketiga. Okey, kalau awak letakkan pada carbon kedua, tak boleh. Sama. Okey, kalau kita terbalikkan molekul tu, dia sama. Kalau kita tengok dari arah yang berbeza, dari arah kanan ke kiri, dia akan sama. Okey, so tak boleh. So tak boleh nak letak pada carbon kedua. So kita akan letak pada, hanya ada satu tempat je lah, iaitu pada carbon pertama. Kita letak dekat carbon hujung. Okey, kita letak dekat sini. So yang lain tu kita lengkapkan saja. So ini adalah positional isomer. Carbon skeleton sama, tak ada pun berubah, tapi kedudukan substituent tu je yang berubah. Okey, itu positional isomer. Okey, macam mana pula dengan chain isomer? Apa itu chain isomer? Okey, chain isomer dia berbeza dari segi carbon skeleton. Okey, carbon skeleton tu berbeza, sama ada longest chain kita tu kita panjangkan ataupun kita pendekkan. Kalau dalam soalan tadi kita ada 4 carbon yang terpanjang kan. So untuk different carbon skeleton kita pendekkan je lah. Okey, carbon 1, 2, 3. So lagi satu carbon nak letak mana? Letak dekat yang tengah. Okey, jangan letak hujung, nanti jumlah carbon skeleton yang paling panjang masih sama 4 kan. Kita nak pendekkan, so kita letak pada carbon yang tengah. Okey, di mana kita nak letak OH? Okey, letak pada kawasan yang sama, iaitu pada carbon kedua tadi. So letak pada carbon kedua. So yang lain tu kita just lengkapkan sahaja. So carbon ni memerlukan lagi 3 hidrogen kan. Kita letaklah 3 hidrogen. Okey, tu chain isomer. Kalau dia minta awak lukis functional group isomer, boleh tak awak lukis alkohol lagi? Tak boleh. Awak kena lukis another functional group, iaitu tadi kita dah kita dah tengok functional group dia tadi ada 2 kan, satu alkohol, satu lagi alkoksi. So kita akan gunakan yang lagi satu functional group, iaitu alkoksi, iaitu COC. So sekarang kita tahu kita ada 4 carbon. So yang kita dah guna ada 2 carbon, so tambah lagi 2. Tak kisahlah awak nak letak mana-mana pun, asalkan functional group bukan OH. Functional group sekarang adalah COC, dah different functional group. Okey, tak semua homolog siri, tak semua general formula mempunyai 2 homolog siri yang berbeza. Okey, ada beberapa jenis sahaja. Kita ada 4 jenis. Okey, kita hanya ada 4 jenis, iaitu antara alkohol dan ether yang kita buat contoh sekarang ni. Yang kedua adalah aldehyde and ketone. Okey, yang ketiga adalah carboxylic acid dan ester.
Yang keempat, alkin dan cycloalkin. Hanya ada 4 pasangan saja. Hanya ada 4 general formula yang mempunyai 2 homolog siri yang berbeza. So tak susah untuk kita lupa. Okey. So kita lengkapkan hidrogen. 2 ni dah tambah 3, 5. So tambah 2, sini tambah 3, 5. So cukup 10. Itu adalah functional group isomer. So saya ulang lagi sekali. Okey, dalam positional isomer, carbon skeleton sama tapi kedudukan substituen berbeza. Okey. Untuk chain isomer, carbon skeleton tak sama. Okey, so kedudukan substituen depends. Kalau awak nak letak dekat tempat yang sama boleh, tempat berbeza pun boleh. Sekarang ni kita fokus pada carbon skeleton. Okey, untuk chain isomer. Okey, untuk functional group isomer, functional group yang berbeza, iaitu tadi kita lukis molekul dengan functional group OH. Sekarang kita dah lukis molekul dengan functional group COC. So dah berbeza functional group, maksudnya itu adalah functional group isomer. Okey. So kita lihat pada contoh soalan yang kedua. Bila soalan tu suruh awak lukis all possible constitutional isomer if given to us the molecular formula C4H10O. So saya tak nak bagi C4H10 lah. Saya nak bagi kita bagi soalan lain. C4H10 je kan. Bagi C4H8. Okey. Kalau diberi soalan macam ni, apa yang kita perlu buat dulu? Okey. First, macam tadi kita tulis general formula. Kalau kita nampak dekat sini, general formula dia adalah CnH4n. So general formulanya adalah homolog siri dia adalah, okey, ni langkah pertama. Langkah kedua, tentukan homolog siri. So kita lihat dalam adakah general formula ni terlibat dalam dalam tergolong daripada kategori yang ada 2 homolog siri tadi. Okey, kita lihat dulu. Okey, so C4H4n ada 2 homolog siri, iaitu yang pertama adalah alkin, yang kedua adalah cycloalkin. Okey, so langkah ketiga kita tentukan apa functional group untuk alkin, iaitu carbon-carbon double bond. Functional group untuk alkin adalah dia tak ada no functional group, maksudnya dia hanyalah carbon single bond tapi dalam bentuk cyclic. Okey, dalam bentuk cyclic. Okey, itu cycloalkin. So macam mana kita nak lukis all possible constitutional isomer? Okey, kita lukis alkin dulu. Tak kisahlah nak lukis alkin dulu ke ataupun cycloalkin, tak kisah. So kita untuk kali ni saya lukis alkin dulu. Okey, alkin ada carbon functional group, carbon-carbon double bond. Okey, lepas tu kita ada 4 carbon. So kita baru guna 2, kita tambah lagi 2. Okey, first kita letak dulu double bond tu pada carbon paling hujung. Okey, kita letak pada carbon paling hujung. And then kita lengkapkan hidrogen. So ni dah ada 2 bond, so lagi 2 hidrogen. Sini lagi 1, sini lagi 2, ini lagi 3. Okey, lepas tu kita buat positional isomer kepada molekul yang kita lukis yang pertama tadi. Okey, positional isomer dia. Positional isomer same skeleton. Okey, but different position of tadi saya kata substituen kan, tapi sekarang molekul ni tak ada substituen. Okey, kita tengok apa yang berbeza dalam molekul ni. Okey, iaitu double bond. So kita boleh ubah kedudukan double bond. So kita ubah ke carbon kedua. Okey, so kita dapat positional isomer untuk molekul yang pertama. Ada lagi tak positional isomer? Kita boleh tak alih
double bond ke karbon yang paling hujung sebelah kiri. Okey, tak boleh sebab nanti awak akan dapat molekul yang sama dengan molekul yang pertama. So tak boleh lah. Okey, so itu sahaja positional isomer untuk molekul ni. Okey, kita pergi pada selepas kita lukis molekul with 4 carbon, rantai yang paling panjang 4 carbon, so kita pendekkan. Kita lukis dia punya chain isomer. Okey, chain isomer 3 carbon kan. So 1 2 3. Okey, dengan carbon double bond, lepas tu ada satu lagi carbon. Okey, satu lagi carbon. Okey, so kita lengkapkan hidrogen. Sini 2, sini 3, sini 3. Okey, ada tak positional isomer kepada molekul yang kita dah lukis ni? Dia dah ada substituent. Tapi kalau awak alih kedudukan substituent ke carbon yang pertama, nanti awak akan dapat 4 carbon yang paling panjang. Kita tak nak tu. Okey, so nanti awak akan lukis benda yang berulang. So sekarang ni kedudukan double bond pun tak boleh berubah sebab kiri kanannya sama. Kalau awak tak sebelah kiri sama, sebelah kanan pun sama. So dia hanya ada dia tiada positional isomer untuk molekul ni. Okey, so boleh tak kita pendekkan lagi kepada 2 carbon? Okey, tak boleh sebab nanti kita akan dapat 2 carbon left. Kita tak tahu nak letak mana. Tak boleh letak pada carbon yang paling hujung. Okey, so kita perlu letak pada carbon yang tengah. So kalau awak buat 2 carbon lagi, tak boleh nak letak di mana-mana. Nanti awak akan end up awak akan lukis benda yang sama. So okey, so ini sahajalah awak punya awak punya isomer untuk C4H8. okey, dengan functional group carbon-carbon double bond. So kita ada 3. So yang pertama awak lukis yang paling panjang dulu. Okey, yang kedua awak lukis dia punya positional isomer. Okey, lukis dia punya positional isomer kepada molekul yang pertama. Kalau ada lagi awak kena lukis lagi lah. Okey, yang ni kebetulannya tak ada. Okey, and then selepas itu, selepas habis awak lukis semua positional isomer untuk molekul yang pertama, awak baru lukis ni molekul chain isomer kepada molekul yang pertama. Okey, so dia akan pergi ke tepi lah kalau dia ada positional isomer. Kalau dia ada, sekarang ni dia tak ada. Lukis. So kalau dah habis lukis positional isomer untuk molekul yang ketiga ni, buat balik chain isomer kalau ada. So untuk yang ni tak ada. So awak hanya ada 3 molekul of alkene. 1 2 3. Okey, itu baru 3. Okey, baru 3 constitutional isomer untuk C4H8 dalam alkene. Okey, macam mana pula kalau dalam cycloalkene? Okey, kalau dalam cycloalkene kita lukis yang paling panjang 4 carbon, 4 carbon, 4 carbon. So dia jadi square kan. So sini CH2, 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 CH2. Okey, ni baru satu. Okey, lepas tu so kita tengok kat sini functional group tak ada, substituent pun tak ada. So positional isomer dia tak ada kan. So untuk positional isomer tak ada sebab tak ada apa yang kita nak ubah. Okey, so kita buat chain isomer. Okey, so kita lukis chain isomer. Ingat tadi kita punya cyclic structure ada 4 carbon. So kita pendekkan jadi 3 carbon. Jadi 3 carbon. So dia dapat macam ni lah. Dengan 1 carbon jadi substituent. Okey, so ni tinggal H, H2, H2. So ada tak positional isomer untuk molekul yang kedua ni? Ada tak? Okey, so tak ada. Kalau awak ubah kedudukan substituent ni ke sini ke, awak akan masih dapat molekul yang sama. Okey, lepas tu
kita pendekkan lagi. Boleh tak cyclic? Kita bentuk cyclic kurang daripada 3 carbon. Okey, awak tak akan dapat. So ini paling minimum. So sekarang ni untuk possible constitutional isomer for molecule C4H8 kita ada berapa? 3 untuk alkin plus 2 daripada cycloalkin. So awak dapat 5. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Saya nak awak cuba lagi soalan-soalan yang ada dalam buku yang awak dah beli tu. Okey, awak cuba lagi soalan yang lain. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya. Okey, itu saja hari ni. Assalamualaikum.